Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi pelajaran kita dalam topik geometri koordinat dan pada hari ini kita akan melihat kepada persamaan lokus. Okey, baik murid-murid semua ya. Kita akan lihat persamaan lokus pada hari ini bagi penyelesaian masalah rutin ataupun masalah-masalah biasa soalan direct. Okey. Penyelesaian masalah lokus kita akan tengok dekat dalam video yang kedua. Sekarang ni kita nak fokus kepada persamaan lokus, masalah rutin. Baik. Okey, kali pertama kamu jumpa perkataan lokus waktu kamu berada di tingkatan 3. Sekarang kamu jumpa lagi perkataan lokus tetapi kita nak buat persamaan lokus. Okey. So, standard kandungan 7.4 persamaan lokus. Standard pembelajaran yang pertama ya, 7.4.1 mewakilkan secara grafik lokus yang memenuhi syarat jarak titik yang bergerak dari satu titik tetap adalah malar dan seterusnya menentukan persamaan lokus tersebut. Okey, baik murid-murid semua, kita lihat dia perkataan lokus terlebih dahulu. Okay, kita ulang kaji balik apa itu lokus. Lokus ialah lintasan suatu titik ataupun laluan suatu titik yang bergerak. Okey, lokus ni sifat dia titik itu bergerak. Titik itu bergerak. Bergerak macam mana? Dia bergerak daripada titik rujukan atau garis rujukan. Dia bergerak daripada titik rujukan ataupun garis rujukan dengan jarak tertentu. Contoh katakan kita ada titik rujukan. Kita ada titik rujukan, kemudian kita ada titik yang bergerak. Okay, titik yang bergerak tu contohnya macam ni lah, titik yang bergerak ni warna biru ni. Ni titik bergerak. Dia bergerak dalam satu bentuk bulatan. Ini adalah lokusnya. Lokusnya adalah bulatan yang mana jarak itu maksudnya adalah jejari. Itu dia punya jarak J. Itu satu contoh lah. Ataupun garis rujukan. Contoh garis rujukan katakan kita ada satu garis. Let's say ada satu garis. Okay, kemudian kita ada satu titik bergerak di tengah-tengah dia. Katakan dia lalu. Contohnya macam ni lah. Ni satu contoh lah. Okay, dia bergerak. Jadi yang dikatakan jarak yang sama tu adalah katakan dari hujung garis ke lokus itu, okey, jarak dia adalah sama. Jaraknya adalah sama. Katakan daripada hujung situ ke hujung situ. Okey, jarak mereka adalah sama. Okey, alright, itu dikatakan sebagai jarak tertentu. Okey, dalam matematik tambahan kita akan mencari persamaan yang mewakili suatu lokus itu. Pengiraan lokus hendaklah berasaskan apa? Ini penting. Nak kira lokus berasaskan jarak antara dua titik. Dua titik apa? Iaitu titik bergerak XY dengan titik tetap X1, Y1. Titik tetap X1, Y1. Kalau ada banyak titik tetap, nanti akan ada X1, Y1, X2, Y2 dan sebagainya. Yang penting, konsep dia mesti jarak antara dua titik. Okey, kalau jarak antara dua titik, apa rumus dia ya? Ingat balik rumus jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik apa rumus dia? X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kemudian kita ada punca kuasa 2. Tapi disebabkan kita bercakap tentang titik bergerak dengan titik tetap, maksudnya X2 tu tak adalah. Kita cakap X tolak X1, Y tolak Y1. Tetap membawa maksud yang serupa iaitu jarak. Okey. So kita akan berpegang dengan rumus ini ya sewaktu dalam pengiraan kita. Baik, kita lihat kepada contoh soalan. Okey. Yang pertama sekali cikgu akan ajar ya lokus suatu titik yang bergerak dengan jaraknya malar daripada suatu titik tetap. Okey, tengok contoh 25. Cari persamaan lokus bagi titik P yang bergerak supaya jaraknya dari titik A ialah 5 unit. Okey, sekarang ni
yang bergerak ya. Okey, ini titik yang bergerak. Titik tetap yang ini. Okey, 5 unit ialah jarak. Jadi dalam matematik kita tahu perkataan ialah bermaksud sama dengan. Okey, jadi sekarang ini XY. XY adalah titik bergerak. 32 adalah titik tetap. Jadi cikgu dah bagi tahu tadi kita kena cari jarak antara P dengan A. Okey. Yang ni yang bergerak, moving point kita kata. Moving point. Yang A ni adalah titik tetap, fixed point. Dia tak bergerak. Jadi kita cari jarak antara moving dengan fix. Jadi macam mana? Dia punya cara kiraan jarak. X tolak 3. Jadi X tolak 3 kuasa 2 tambah next apa? Y tolak 2. Okey, Y tolak 2 kuasa 2. Okey, jangan lupa kita ada apa? Punca kuasa 2. Sebab dia jarak ialah 5 unit. Okey, dari mana cikgu dapat X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 square root tu? Jangan lupa tadi cikgu dah catat kan? Jarak antara dua titik, apa rumus dia? X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dan kita ada punca kuasa 2. Macam tu. Okey. Sekarang macam nak hilangkan punca kuasa 2? Okey, kamu dah belajar kita akan pakai kaedah apa? Squaring both sides. So, kita kurungkan yang di sebelah kiri kuasa 2, sebelah kanan pun kuasa 2. So, square root dengan square root dengan kuasa 2 akan terhapus. Yang tinggal ialah X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okey, kita kembangkan. Jadi akan jadi apa? X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 sama dengan 5 kuasa 2, 25. Sekarang kita akan susun jadi apa? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 4Y tambah 9 tambah 4 tolak 25 tambah 9 tambah 4 tolak 25 equal to 0. Finally jawapan dia apa? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 4Y. 9 campur 4, 13. 13 tolak 25 negatif 12 sama dengan 0. Yang ni persamaan apa kita panggil? Persamaan lokus bagi titik P yang bergerak dengan jarak yang malar dari titik A sebanyak 5 unit. Okey. Jadi apa bentuk lokus ni? Okey, cikgu bagi tahu lokus dia adalah sejenis bulatan ya. Lokusnya ialah bulatan. Kalau kes macam ni lokus dia bulatan. Maksudnya pergerakan titik itu dia membentuk bulatan. Itu maksudnya. Okey. Habis contoh 25. Kita lihat kepada next example ya. Contoh berikutnya. Okey, dalam contoh ini kita akan lihat kepada mewakilkan secara grafik lokus yang memenuhi syarat. Nisbah jarak titik yang bergerak dari dua titik tetap adalah malar dan seterusnya menentukan persamaan lokus tersebut. Kali ini kita bercakap tentang nisbah dan ada dua titik tetap yang malar. Okey, tadi satu titik tetap. Yang tadi kita jawab tadi satu titik bergerak, satu titik tetap. Kali ini kita ada satu titik bergerak tapi dua titik tetap. Dan dia bergerak pula dalam nisbah tertentu. Okey. Jadi kita lihat kepada contoh 26. Okey. So dalam soalan ini, cari persamaan lokus bagi titik PXY yang bergerak supaya jaraknya dari titik A 1, 2 dan B 4, -1 dalam nisbah 2 kepada 1. Alright, jadi sekarang kita akan lihat. Okey, yang bergerak titik PXY. Ini titik yang bergerak PXY. Okey, dia bergerak dari dua titik tetap ya, titik A dan titik B.
tapi dia bagi nisbah dia 2 kepada 1. Ini kena tengok berhati-hati. Ini dia bagi nisbah. Maksudnya apa? Okey. Kita tulis macam ni dulu. PA, P dengan A. Nisbah PA kepada P dengan B pula. Nisbah dia apa? 2 kepada 1. Alright. Jadi, kita akan tulis dalam bentuk pecahan. PA bahagi PB sama dengan 2 per 1. Okay, 2 per 1. Sekejap lagi ya. Sama dengan 2 per 1. So, apa kita nak buat? Kita akan darab silang sajalah. Okay. Tapi kamu dalam menulis ni yang warna hijau ni tak payah tulis lah ya. Okay, dah besar kan. Kita tahulah PA sama dengan 2PB. Tak payah tulis lah. Ini nak bagi tahulah. Maksudnya PB darab ke sana, 1 darab ke sebelah sana. So PA sama dengan 2PB. Okay, PA maknanya apa? Tadi kita kata jarak kan. Konsep dia jarak. So PA kita cari jarak PA. PA sama dengan 2PB. So, kita akan tulis PA maknanya X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okey. Jangan lupa ada apa? Punca kuasa 2 ya. Sama dengan, okey, ada 2 PB. Okey, PB. Sekarang kita cari jarak PB. X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak negatif 1. Jadi Y tambah 1 kuasa 2 pun ada juga square root. Okey. Sekarang macam ni langkah square root. Kita akan square kan. Kita akan kuasa 2 kiri dan kanan. Okay, so square root dengan square kan? Square root dengan kuasa 2 akan terhapus. Yang tinggal adalah X tolak 1 kuasa 2. Kita kembangkan jadi apa? X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah okay. Y tolak 2 kuasa 2. Kita kembangkan jadi apa? Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 sama dengan okey, 2 kuasa 2 akan jadi 4. Okay, kali ini square root dengan kuasa 2 akan hilang. Okay, yang dalam ni kita kena kembangkan juga. So, X tolak 4 kuasa 2. So, akan jadi apa? X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y tambah 1 kuasa 2. Kembangkan jadi apa? Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Okey, tutup kurungan. Okey, sampai peringkat sini. Apa kita nak buat? Kita akan kumpulkan X kuasa 2. Semua sebutan yang serupa tu kita kumpulkan bersama-sama. Okay, tengok sini katakan X kuasa 2. Dekat sebelah kanan ada 4X kuasa 2. Kita kena kembangkan tau. 4 darab dengan X kuasa 2. So, tolak 4X kuasa 2. Alright. Tambah Y kuasa 2. Okay, next kita tengok cari sebutan Y kuasa 2. Ada Y kuasa 2 kan sebelah kanan, betul? Okay, jangan lupa darab dengan 4. So, bila darab 4 jadi 4Y kuasa 2. Pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif 4Y kuasa 2. Yang ni kita katakan sebagai congak dan terus tulis. Okay, jadi dia tak akan ambil masa yang lama. Okay, fikir apa patut buat dan terus tulis yang betul. Okay, kemudian negatif 2X. Okay, kita cari dari sebelah kanan ada apa? Negatif 8X. Kalau darab 4, negatif 32X. Bila pindah ke sebelah kanan, jadi positif 32X. Okey. Next, kita ada negatif 4Y. Tulis, tolak 4Y. Okey, dari sebelah kanan kita ada apa? 2Y. 2Y darab 4, 8Y. 8Y pindahkan ke sebelah kiri akan jadi apa? Negatif 8Y. Okey, lagi apa? Kita ada tambah 1 tambah 4 dari sebelah kanan. So, tambah 1 tambah 4 jadi apa? 5 lah kan? Tambah 5. Okey. Kemudian, 16. Okey, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan, 16 campur 1, 17. 17 darab 4. Malas fikir tekan kalkulator. 17 kali 4. Dapat berapa?
Okey, 17 kali 4 dapat 68. Pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif 68. Okey, jadi kita dah settle semua sebutan sama dengan kosong. Okey, sekarang kita permudahkan. X kuasa 2 tolak 4 X kuasa 2 negatif 3X kuasa 2. Y kuasa 2 tolak 4Y kuasa 2 negatif 3Y kuasa 2. Negatif 2X tambah 32X tambah 30X. Okey, negatif 4Y tolak 8Y negatif 12Y. Okey, so last sekali 5 tolak 68. 5 tolak 68 adalah negatif 63. Sama dengan 0. Okay, kalau kita perhatikan di sini, kesemua sebutan sebenarnya boleh dibahagi dengan 3. Ataupun apa cikgu akan buat ialah cikgu akan bahagi dengan negatif 3. Cikgu bahagi dengan negatif 3. So apa hasil dia? Negatif 3X kuasa 2 bahagi negatif 3 dapat X kuasa 2. Negatif 3Y kuasa 2 bahagi negatif 3 dapat positif Y kuasa 2. 30X bahagi negatif 3 dapat negatif 10X. Negatif 12Y bahagi negatif 3 dapat positif 4Y. Negatif 63 bahagi negatif 3 akan dapat positif 21 equal to 0. Inilah jawapannya. Okey, persamaan lokus yang dikehendaki dalam contoh 26. Okey. Okay, take a look. Sekarang kita akan pergi kepada contoh 27. Okey, tengok contoh 27. Cari persamaan lokus bagi titik P, X, Y yang bergerak supaya jaraknya dari titik M 2, negatif 4 dan N, negatif 3, 1 dengan keadaan PM per PN sama dengan 3 per 2. Okey, sekarang ni dia bagi titik bergerak itu titik P. Kemudian dia bagi dua titik tetap M dan N dan dia dah beri terus dalam bentuk pecahan begitu. So PM per PN sama dengan 3 per 2. So kalau kita jadikan dia satu persamaan linear kat sini, 2 PM sama dengan 3 PN. So jangan lupa P tu apa? Yang titik bergerak ya, M dengan N titik tetap. So dari sini apa kita nak buat? Okey, 2 PM, 2 PM. P dengan M kita tengok. X tolak 2. X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak negatif 4. Dia akan jadi apa? Y tambah 4 kuasa 2. Jangan lupa punca kuasa 2 lah kat situ. Okey. Kemudian sama dengan, okay, next. Okey, 3 PN. So 3 PN. PN, P dengan N dah. So X tolak negatif 3 akan jadi apa? X tambah 3 kuasa 2. Tambah. Okey, ingat ya rumus jarak ya. Okey, Y tolak 1. So Y tolak 1 kuasa 2. Dan jangan lupa kita akan letak square root. Okey, ingat ya. Rumus apa ada square root ni? Ni rumus jarak antara P dengan M dengan P dengan N. Okey, macam nak hilangkan square root, kita kena square both sides. Okey, kita akan SBS kuasa 2 kiri dan kanan macam ni. Okey, so apa kita akan dapat? 2 kuasa 2, 4. Kemudian, okey, square root dengan kuasa 2 akan hilang. Yang tinggal dalam square root sahaja kita kembangkan. So, X tolak 2 kuasa 2. Kembang jadi apa? X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y tambah 4 kuasa 2. Kita kembangkan. Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 16. Okey, tutup kurungan sama dengan, okey, next. 3 kuasa 2 dapat apa? 9. Okey, sekarang kita akan square root dengan kuasa 2 akan terhapus. Yang tinggal adalah X tambah 3 kuasa 2. Kembangkan jadi apa? X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 tambah, okey, Y tolak 1 kuasa 2. Kembangkan jadi apa?
Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1. Okay, sekarang cabaran dia adalah kita nak buka bracket ni dan terus susun. So, dekat peringkat sekarang ni, okay, algebra kena cekap ya. So, 4x kuasa 2 tolak apa? 9x kuasa 2. Kita bawa daripada sebelah kanan, semua pindah ke sebelah kiri. Okay, kemudian tambah 4y kuasa 2. Okay, tolak 9y kuasa 2. Okay, seterusnya negatif 16x. Yang sebelah kanan pula kerja apa? 9 kali 6, 54. So, negatif 54x. Okay. Kemudian, tambah 32y. Dekat sini yang kadang-kadang kita akan ada berlaku kesilapan. Apa-apa bertulis dulu, kena check balik. Okay, so negatif 18y. So, ada positif 18y. Okay, kat sini. 4 campur 16, 20. 20 kali 4, 80. Okay. 9 campur 1, 10. 10 kali 9, 90. Equal 0. Okay. Dekat peringkat sini kita check balik. Betul tak kembangan dan pemindahan kita? Alright. Okay. Okay. Okay, nampak semuanya elok. Sekarang kita akan selesaikanlah. Okay, ringkaskan. Negatif 5x kuasa 2 tolak 5y kuasa 2. Alright, negatif 16 tolak 54. So, akan jadi negatif 70x. Okay. 32 tambah 18 akan jadi tambah 50y. Okey, kemudian tolak 10 equal to 0. Okey, jawapan ni dah betul dah sebenarnya. Tapi biasanya kita tak berkenan dah kalau x kuasa 2 tu negatif contohnya lah. So, actually jawapan yang ni dah betul. Dah betul, tapi kita kena simplify. Sebab semua nombor ni boleh bahagi 5, nampak? Semua sebutan boleh bahagi dengan 5. Okey, tapi sebabkan cikgu nak hilangkan negatif tu, cikgu akan buat apa? Cikgu akan bahagi dengan negatif 5. Macam tu lah maksudnya. Okey, so bila saya bagi negatif 5, saya akan dapat x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, negatif 70 bahagi negatif 5. Dapat berapa? Tekankan kita kalau malah fikir. Negatif 70 bahagi negatif 5. So, dapat 14 kan? So, dapat positif 14. Okey, 50 bahagi negatif 5. Malas fikir, tekankan kita. Dia dah akan dapat negatif 10y. Negatif 10 bahagi negatif 5 dapat positif 2 equal to 0. Okay, siap. Inilah jawapan bagi contoh 27. Alright. Okay, last sekali kita lihat kepada contoh 28. Cari persamaan lokus bagi titik P, X, Y yang bergerak supaya jaraknya dari titik 49 dan 10 negatif 3 adalah sama. Okay, kat sini ayat dia berbeza sikit ya. Okay, titik yang bergerak siapa? Titik P. Okay, kemudian ada dua titik tetap. Titik A dan B. Kemudian dia kata apa? Adalah sama. Maknanya jarak adalah sama. Bererti di sini PA sama dengan apa? PB. PA ni jarak PA. PB jarak PB. Jarak PA dengan jarak PB adalah sama. Sebab tu ada sama dengan tengah-tengah tu. Okey, dekat sini kita boleh terus direct je kira. Okey, PA sama dengan PB. So, X. Okey, tengok. PA. X tolak 4. Kuasa 2 tambah. Okey. Y tolak 9. Kuasa 2. Jangan lupa kita akan letak apa? Square root ya. Okey, sama dengan... Okay, PB pula. Okay, PB. PB. Tengok PB. X tolak 10. Guna rumus jarak. X tolak 10 kuasa 2. Tambah. Okay, Y tolak negatif 3. So, akan jadi apa? Y tambah 3. Kuasa 2. Okay, yang ni bagus. Sebab apa? Nak hilangkan square root dia, kita letak je
kuasa 2 kiri dan kanan begini. So square root dengan kuasa 2 akan terhapus. Very good ya. Okey dah ni, dah terhapus, mudah. So tinggal kita nak kembangkan di dalam square root tu sajalah yang di dalam tu. So x tolak 4 kuasa 2, so akan jadi x kuasa 2 tolak 8x tambah 16 tambah y tolak 9 kuasa 2, so y kuasa 2 tolak 18y tambah 81 sama dengan, okey, square root dengan kuasa 2 akan terhapus. So kita kembangkan saja x tolak 10 kuasa 2. So kamu akan dapat x kuasa 2 tolak 20x tambah 100 tambah, okey, y tambah 3 kuasa 2 pun sama, kita kembangkan. So akan jadi y kuasa 2 tambah 6y tambah 9. Alright. So dekat sini ya, apa kita akan buat ialah kita akan susunlah. So x kuasa 2 akan tolak x kuasa 2. Okey. Tambah y kuasa 2 akan tolak y kuasa 2 dari sebelah kanan. Okey. Negatif 8x. Okey, negatif 20x kalau bawa ke sebelah kiri akan jadi positif 20x. Alright. Kemudian negatif 18y. Negatif 18y. Okey, kat sini kita ada positif 6y. Bila bawa ke sebelah kiri jadi negatif 6y. Okey, last sekali kita ada apa? 16 campur 81. 16 campur 81, 97. Okey, 100 campur 9, 109. Bawa ke sebelah kiri jadi negatif 109. Equal to 0. Okey, so x kuasa 2 tolak x kuasa 2 terhapus, 0. Y kuasa 2 tolak y kuasa 2 terhapus, 0. Negatif 8x tambah 20x, 12x. Negatif 18y tolak 6y, negatif 24y. 97 tolak 109. Dapat berapa ni? 97 tolak 109. So dapat negatif 12. Equal to 0. Dan kamu perasan ya, kesemua nombor ni boleh bahagi dengan 12. So dapat apa? X tolak 2y tolak 1 equal to 0. Ini locus dia adalah garis lurus ya. Locus dekat sini garis lurus. Jadi kamu jangan bayangkan jawapan kamu sentiasa jadi panjang. Tak semestinya. Yang penting kiraannya betul, jawapan akan jadi betul. Okey, kita akan sambung lagi persamaan locus dalam video yang kedua. So take a look. Okay, kiraannya dengan betul-betul. So kita jumpa lagi dalam next lesson. Okay, thank you class ya.